Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini koresponden TVS, saya Lukman Muhammad yang akan menemani anda untuk 15 minit ini sahaja. Semestinya intipati program ini, kita bawakan perkembangan terkini dari luar negara di mana pelbagai topik dan isu semasa yang akan kita dapatkan terus daripada koresponden kita. Dan di Amerika Syarikat, seperti biasa, kita ada saudara Alfian Zaini. Assalamualaikum, apa khabar Encik Alfian? Waalaikumsalam. Luqman, Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Baik, Encik Alfian, minggu ini kita mulakan dengan isu insiden tembakan di sebuah pasaraya di Tennessee, Amerika Syarikat, yang mana ia telah mengakibatkan 2 kematian dan 13 lagi mengalami kecederaan. Baik, Encik Alfian, mungkin Encik Alfian mempunyai perincian lebih mengenai insiden tersebut. Baik Luqman, 2 maut manakala angka terbaru setakat ini 14 tercedera dan dirawat trauma akibat kejadian tembakan rambang di sebuah pasaraya di timur Memphis, Tennessee, Amerika Syarikat. Penembak tersebut, UK Tang, lelaki berusia 29 tahun, telah menembak 10 pekerja dan 5 pelanggan pada Khamis petang di pasaraya Kroger di Collierville, kira-kira 30 batu di tenggara pusat bandar Memphis, kata polis. Penyiasat masih berusaha menentukan motif, kata Ketua Polis Collierville, Dale Lane, pada sidang akhbar pagi Jumaat lalu. Penembak tersebut dipercayai melepaskan tembakan sekitar 1:30 petang, menyebabkan ramai yang bertempiaran lari berlindung di peti sejuk pejabat dan segenap sudut bangunan. Wanita yang mati di tempat kejadian dikenali sebagai Olivia King, salah seorang pelanggan di pasaraya tersebut, menurut pihak Kroger. Sebilangan mangsa yang tercedera telah pun selamat dilepaskan dari hospital, menurut pihak polis. Namun nama-nama mereka yang terselamat masih belum dapat disiarkan buat masa ini. Kejadian tembakan itu berakhir selepas beberapa minit polis menerima panggilan 911 dan penyiasat melaporkan bahawa penembak tersebut akhirnya telah membunuh diri dengan menembak dirinya sendiri sejurus selepas pihak polis tiba. Pihak polis dan pegawai pasaraya Kroger melaporkan bahawa penembak tersebut merupakan pekerja dari pihak pembekal pasaraya tersebut. Luqman. Baik, Encik Alfian, seterusnya Encik Alfian. Ini mengenai kegoyahan kerajaan Amerika Syarikat di mana menurut Setiausaha Akhbar Rumah Putih, Jen Psaki, pentadbiran Biden bersedia kemungkinan penutupan kerajaan. Dan apa yang boleh Encik Alfian simpulkan mengenai perkara ini? Kerana apa yang saya baca di akhbar, ia melibatkan isu dana semasa yang mungkin habis. Encik Alfian. Baik Luqman, Khamis lalu menandakan 7 hari sebelum kerajaan Amerika Syarikat akan kehabisan dana, dan secara lazimnya peringatan dikeluarkan kepada agensi-agensi berkenaan untuk bersiap sedia menghadapi kemungkinan penutupan kerajaan persekutuan. Kerajaan Amerika Syarikat dianggarkan akan kehabisan dana pada 30 hari bulan September sekiranya tiada tindakan dari pihak Kongres, dan secara automatik seminggu sebelumnya pihak pentadbiran belanjawan akan memulakan protokol rancangan penutupan kerajaan persekutuan tanpa mengambil kira status perdebatan belanjawan di tahap Kongres. Rancangan tersebut merangkumi pengenalpastian berapa banyak kaki tangan kerajaan persekutuan yang terpaksa digantung sementara tanpa penggajian. Pekerja-pekerja yang penting untuk terus bekerja tetapi tanpa gaji, contohnya pegawai ataupun pengawal lalu lintas udara, ejen perkhidmatan rahsia dan kaki tangan makmal Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat. Dan juga berapa lama masa yang diperlukan untuk menghentikan operasi beberapa jam sebelum penutupan rasmi kerajaan persekutuan, dan lain-lain aktiviti-aktiviti apa yang akan perlu dihentikan serta-merta. Jurucakap White House, Jen Psaki, menegaskan bahawa rancangan ini sama sekali tidak akan melibatkan kaki tangan kesihatan yang terbabit dalam pengawalan pandemik, dan juga berpendapat penutupan sebahagian besar agensi kerajaan persekutuan sedikit sebanyak akan memberikan impak kepada usaha kawalan pandemik, tetapi mereka sedang berusaha untuk mengurangkan impak tersebut kepada usaha terbabit sebaik mungkin. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah ia bukanlah satu yang luar biasa di Amerika Syarikat. Terakhir, Kongres gagal mencapai kata putus untuk pembiayaan tembok sempadan
Mexico, Donald Trump, dan kerajaan persekutuan terpaksa ditutup paling lama dalam sejarah, iaitu selama 35 hari dari Disember 2018 hinggalah Januari 2019. Sebelum itu pada tahun 2013 di bawah pentadbiran Obama, penutupan separa berlaku selama 6 hari akibat perdebatan yang tiada kata putus di Kongres atas isu Obamacare dan isu-isu belanjawan yang lain, Lokman. Baik, koresponden TVS berehat seketika Encik Alfian. Kita jumpa selepas ini. Kembali kita dalam koresponden TVS. Seterusnya kita nak bercakap mengenai vaksin. Pada 23 September, Amerika Syarikat dilihat bersedia mempergiat persiapan untuk memberikan dos penggalak vaksin COVID-19 berikutan peningkatan ke atas kes kematian. Tapi berlaku pecanggahan antara Jawatankuasa Kesihatan negara itu apabila sebuah jawatankuasa enggan meluluskan dos penggalak. Encik Alfian, mungkin boleh kupaskan sedikit mengenai perkara ini, Encik Alfian? Sebuah jawatankuasa pakar kesihatan Amerika Syarikat semalam enggan meluluskan dos penggalak vaksin Pfizer untuk golongan berdepan risiko tinggi dijangkiti COVID-19, terutama sekali akibat pekerjaan mereka. Keputusan itu dibuat walaupun sebuah agensi lain telah memberikan kelulusan pada malam sebelumnya, sekaligus menambah kekeliruan berhubung kempen suntikan dos penggalak di Amerika Syarikat yang diumumkan Presiden Joe Biden pada pertengahan Ogos yang lalu. Semalam Jawatankuasa Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit CDC mengundi untuk mengesyorkan pemberian dos ketiga vaksin Pfizer kepada individu berumur 65 tahun ke atas serta golongan mempunyai latar belakang penyakit yang berisiko mengalami jangkitan teruk COVID-19. Pengarah CDC Rochelle Walensky masih lagi belum menandatangani syur berkenaan, tetapi dijangka memberikan lampu hijau. Kemarin Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA bagaimanapun meluluskan dos ketiga Pfizer untuk lebih ramai orang awam di Amerika Syarikat. Ia termasuklah golongan berisiko tinggi yang terdedah kepada jangkitan COVID-19 akibat pekerjaan mereka ataupun suatu keadaan lain yang seperti para guru, pekerja-pekerja pasaraya, petugas penjagaan kesihatan dan banduan-banduan. Namun hasil pengundian Jawatankuasa CDC membawa kepada keputusan 9 menolak untuk kategori itu dimasukkan manakala 6 lagi menyokong. Perdebatan selama berjam-jam itu meletakkan beberapa pakar dalam keadaan berbelah bagi. Tatkala komuniti saintifik masih lagi gagal mencapai kesepakatan sama ada dos penggalak vaksin COVID-19 perlu diberikan ataupun tidak pada masa ini, Luqman. Baik, bercakap mengenai keadaan cuaca di sana. Seperti kita tahu, pada bulan lalu di beberapa kawasan di pantai timur Amerika Syarikat mengalami keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastinya ia telah memberi kebimbangan masyarakat setempat dan mungkin Encik Alfian boleh kongsikan sedikit situasi keadaan di sana. Apakah terdapat kemungkinan cuaca yang tidak menentu akan kembali atau sebaliknya? Encik Alfian. Benar, Luqman. Lebih-lebih lagi semasa peralihan dari musim panas ke musim luruh ini, cuaca agak tidak menentu. Saya sendiri secara peribadi merasakan ada hari-hari yang panas, ada hari-hari yang berhujan lebat dan suhu yang menurun secara mendadak di waktu malam. Tetapi fakta yang terbaru di kawasan pantai timur Amerika Syarikat adalah kemarahan satu lagi taufan baru di Atlantik yang dinamakan taufan Sam. Ia merupakan taufan yang ke-18 musim taufan Atlantik pada tahun ini. Ribut tropika berputar di lautan Atlantik terbuka lebih dari 1,600 batu di sebelah timur Kepulauan Leeward. Walaupun masih jauh dari darat, impak mungkin berlaku pada awal minggu hadapan. Lebih penting lagi, ribut dijangka cepat menggegarkan menjadi taufan ketika menghampiri lembangan Caribbean. Ramalan rasmi menunjukkan putaran ribut ini akan menjadi taufan pada hari Jumaat
dan taufan besar iaitu sekurang-kurangnya kategori 3 pada seawal Sabtu hadapan. Perkembangan pada hari Khamis lalu ini merupakan petunjuk bahawa ini adalah musim taufan yang sangat sibuk dan masih lagi belum selesai, Lokman. Pakar meteorologi berdasarkan model komputer jarak jauh yang agak jitu meramalkan bahawa sistem ribut ini akhirnya akan sampai ke darat juga, seperti negeri Puerto Rico, Virgin Islands, Bahamas, Bermuda, malahan termasuklah pantai timur Amerika Syarikat seawal pada minggu hadapan. Model-model yang ada masa ini masih belum lagi dapat menganggarkan secara tepat tujuan arah tuju ribut itu buat masa ini, tetapi kesemuanya meramalkan ia akan menjadi taufan yang agak kuat tidak lama lagi, Lokman. Baik, Encik Alfian, semoga semuanya baik-baik sahaja. Terima kasih atas beberapa perincian yang komprehensif pastinya. Sama-sama kita nantikan apakah topik dan isu yang akan kita bawakan. Sama-sama kita nantikan koresponden TVS. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam, Lokman.